Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah Encik Ali Hafiza bin Muhammad Rawi. Saya Nur Fariha binti Muhammad Jamlus, nombor ID 274466. Hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Saya akan menerangkan lebih detail lagi pasal apa itu negara, apa itu bangsa. Negara adalah satu yang berkait rapat dengan politik, rakyat, ekonomi dan sejarah sesebuah negara tersebut. Bangsa pula mempunyai sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian, pengalaman, sejarah keturunan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kita amat bertuah sebenarnya dilahirkan di negara ini yang mempunyai pelbagai etnik. Rakyat Malaysia telah terdidik dengan nilai-nilai murni, iaitu penerimaan dengan menghormati perbezaan kebudayaan kaum masing-masing. Kewujudan kepelbagaian kaum dengan dilimpahi dengan pelbagai budaya. Daripada segi perayaan, pemakanan, bahasa, pemakaian menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Dalam kepelbagaian itu, persefahaman juga menjadi asas yang kukuh untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan ketentraman di negara ini. Banyak langkah dan asas yang dilaksanakan dalam usaha mengimbangi kehendak semua etnik agar dapat meletakkan perpaduan di tangga yang teratas. Antara dasar-dasar yang telah diwujudkan kerajaan adalah dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan sebagainya. Dasar ini diwujudkan untuk menyusun semula masyarakat pada masa itu yang mengalami perpecahan kaum kritikal yang berpunca daripada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini telah membuat rakyat dan pemimpin negara sedar bahawa masalah perkauman masih serius hingga kini. Banyak faktor yang diambil kira menjadi punca seperti dasar penjajahan British dahulu. Adalah ciri-ciri negara bangsa yang pertama. Ciri-ciri negara bangsa yang kedua ialah sebilangan besar rakyat mesti berpegang pada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini ialah satu bentuk kerajaan demokrasi melalui perwakilan, di mana perwakilan membuat keputusan berlandaskan undang-undang yang tertakluk kepada perlembagaan yang liberal. Perlembagaan ini melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat dengan membataskan kuasa pihak majoriti untuk mengatasi kuasa minoriti. Perbezaan yang wujud hanya cara untuk mencapai matlamat dan tidak wujud kekuatan politik kerana matlamat politik yang sama, iaitu demokrasi. Ketiga ialah penduduk mestilah percaya dan mempunyai keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Pembangunan dan pembentukan insan yang sempurna adalah bermulanya daripada pendidikan awal yang diterima sejak dari kecil lagi. Untuk melahirkan rakyat yang rela berbakti serta berkorban ke arah mewujudkan perpaduan kaum dengan mengamalkan sikap toleransi serta berkorban ke arah mewujudkan perpaduan kaum dengan mengamalkan untuk melahirkan rakyat yang rela berbakti serta berkorban ke arah mewujudkan perpaduan kaum dengan mengamalkan sikap toleransi. Bekerjasama, hormat menghormati adalah menjadi matlamat penting bagi pembangunan sesebuah negara. Rakyat perlu patuh kepada undang-undang dengan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka. Ini kerana jika rakyat mengharapkan 100% kerajaan untuk melaksanakan dasar yang telah dipersetujui bersama untuk dilaksanakan nanti adalah mustahil. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara bangsa ialah integrasi nasionalisme, patriotisme, globalisme, kepelbagaian budaya, pluralisme, liberalisme, neo-feudalisme dan demokrasi. Perkembangan dunia sekarang sedang memasuki gelombang ketiga, iaitu ledakan teknologi maklumat yang membolehkan manusia berhubung dan bertukar maklumat seluruh dunia antara satu sama lain dalam masa yang pantas.
Tetapi selepas kemerdekaan Indonesia masih lagi ada segelintir yang bersifat perkauman dan memberitakan tanggapan yang tidak baik terhadap bangsa-bangsa di Indonesia. Sebagai kesimpulan yang dapat saya simpulkan, bagi membina negara bangsa ini, nilai-nilai kenegaraan yang tinggi perlu disemai di dalam setiap sanubari rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bagi memperjuangkan keamanan dan mencapai matlamat wawasan 2020 sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Walau bagaimanapun, bukan mudah untuk membentuk Malaysia sebagai negara bangsa. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dan harus konsisten bagi memastikan pembentukan negara bangsa Malaysia tercapai dan menuju ke arah negara maju. Sekian daripada saya. Terima kasih.